Okey, topik 6.3 meiosis masih lagi di biologi tingkatan 4, tajuk pembahagian sel, topik pembahagian sel. Okey, so apakah yang kita akan belajar dalam tajuk 6.3 ni? Kita akan membincangkan mengenai apakah yang dimaksudkan sebagai meiosis, mengenai pasti apakah jenis sel yang menjalankan proses meiosis, apakah kepentingan meiosis. Kepentingan meiosis ni sebenarnya ada 3 tau. Pertama adalah pembentukan gamet. So, proses pembentukan gamet kita kenali sebagai gametogenesis. Kemudian menghasilkan variasi dan dapat mengekalkan kromosom yang diploid daripada generasi ke generasi. Yang ni kita bincangkan macam mana meiosis ni dapat menghasilkan organisma yang diploid. Kemudian menerangkan peringkat-peringkat yang berlaku dalam meiosis. Meiosis ni ada 2 peringkat. Pertama adalah meiosis 1 dan meiosis 2. Dan dapat melukis dan melabel struktur sel dalam setiap peringkat meiosis 1 dan meiosis 2 serta sitokinesis, dan akhir sekali membandingkan dan membezakan antara proses meiosis dan juga mitosis. So kita teruskan. So apakah itu proses meiosis? Meiosis adalah proses pembahagian sel ataupun pembahagian nukleus. Okey, ni pembahagian nukleus lebih cantik lah. Pembahagian sel. Okey, pembahagian sel yang dapat mengurangkan bilangan kromosom menjadi separuh dan menghasilkan induk yang menghasilkan sel anak, 4 sel anak. Okey, so kita tengok tau. Meiosis ni kita boleh pecahkan kepada 2. Satu adalah meiosis 1 dan meiosis 2. Tetapi dalam proses meiosis, DNA hanya bereplikasi sekali sahaja. So, kita nak tengok macam manakah proses meiosis ni dapat menghasilkan 4 sel anak dan bilangan kromosomnya adalah separuh ataupun kita panggil sebagai haploid, dan menghasilkan sel anak ni kandungan genetiknya adalah berbeza berbanding induk. Okey, so kita teruskan. Okey, so meiosis tadi kita dah kata, meiosis terbahagi kepada 2 peringkat. Okey, meiosis 1, saya pecah meiosis 1, dan satu lagi adalah meiosis 2. Meiosis 1 kita boleh pecahkan kepada 4. Profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Meiosis 2 pula kita boleh pecahkan kepada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan akhir sekali telofasa 2. So, meiosis ni kita nak tengok apakah yang dimaksudkan sebagai meiosis. Meiosis ni adalah proses pembahagian sel. Meiosis ada proses pembahagian sel yang hasilkan 4 sel anak, dan setiap sel anak bilangan kromosom adalah haploid dan berbeza daripada induk. So kita nak buktikan betul tak maksud meiosis ni. Okey, so kita teruskan tau. So meiosis ni tadi kita dah kata dia meiosis ni berlaku 2 peringkat, meiosis 1 dan meiosis 2. So kita terang dulu meiosis 1. So meiosis 1 bermula dengan profasa 1. Okey, this one. Dalam profasa 1 ni kita nak bayangkan episod yang paling banyak berlaku. So dalam profasa 1 sama juga P pendek, kromosom memendek dan menebal membentuk kromosom yang lebih jelas. Okey, tetapi spesialnya dalam profasa ni, spesialnya sikit. Okey, profasa ni kromosom ni berpasangan. So KH tahu kromosom homolog berpasangan. So proses dia berpasangan kita panggil dia sebagai sinapsis.
cis. So, kromosom homolog berpasangan. Bila dia berpasangan, lepas tu kromosom homolog ni membentuk tetrad ataupun nama lainnya adalah bivalent. Okey, now selepas dah berpasangan, apakah peristiwa penting lagi yang berlaku? Peristiwa penting adalah pindah silang. Okey, pindah silang ni adalah pertukaran bahan genetik, dan pindah silang ini berlaku di mana? Pindah silang ni berlaku di kiasma. Okey. Saya ambil warna terang sikit. Okey. So, saya ulang lagi sekali. Fasa 1. Nampak tak? Kromosom ni berpasangan. Okey, maksudnya kromosom ni kita panggil dia sebagai kromosom homolog berpasangan. Ini nombor 1 tau. First, kromosom homolog berpasangan yang kita panggil dia sebagai sinapsis. Kedua, bila berpasangan ia akan membentuk tetrad. So, keywordnya tetrad. Ketiga, okey, selepas dia berpasangan, buat apa? Berlakunya proses pindah silang. So, pindah silang ni, yang nampak macam bersilang ni kan? Okey, so ini adalah proses, kita panggil dia adalah sebagai proses pindah silang. So, proses pindah silang berlaku di mana? Proses pindah silang berlaku di kiasma. Okey, pada masa ni, nampak tak? Gentian gelendung ni baru mula terbentuk. Tapi, tak terbentuk dengan sempurna. Okey, ini adalah yang pertama. So, yang pertama adalah fasa 1. Okey, kedua. Proses yang kedua adalah metafasa 1. Okey, so saya ambil sini tau. Metafasa 1. So, apakah yang berlaku dalam metafasa 1? Okey, kromosom homolog ni, nak bayangkan kromosom ni couple, dia tengah berpasangan, semua happy. So, kromosom homolog ni, katakanlah bayangkanlah dia tengah happy ni, kromosom homolog ni bergeraklah ke satah katulis tiwa. Sebab tengah happy kan. Bila tengah happy, kalau perasan, satu gentian gelendong ni, dia bawa dua kromosom. Maksudnya tengah happy, so kromosom homolog ni, yang berpasangan ni, kromosom homolog ni, menyusun. Sama je. Peristiwa dia sama, hero je lain tau, nak bayangkan. Menyusun di satah khatulistiwa. Kalau dekat mitosis, yang menyusun dekat tengah, kromosom je. Tetapi kalau dalam meiosis 1, yang menyusun di tengah adalah kromosom homolog. So again, macam mana kromosom homolog ni boleh menyusun di tengah? Disebabkan oleh GG. Siapakah GG? GG adalah gentian gelendung. So bayangkan, selepas metafasa, peringkat kedua adalah anafasa. So bayangkan, masa peringkat metafasa ni, dia orang menyusun. Tapi masa anafasa, dia orang gaduh. So kromosom ni, sekarang kita tak panggil kromosom homolog. Kita panggil dia kromosom. Kromosom bergerak ke kutub bertentangan. Okey, sebab dia berpisah. Ni bayangkan anafasa ni kromosom tu pisah. Gaduh. So, gaduh. Okey. So, dia bergerak ke kutub yang bertentangan. So, kalau yang bergerak ni kita sekarang panggil dia adalah sebagai kromosom atau kromatid kembar. Tetapi pada masa ini sentroma tak putus. Sentroma ni masih melekat. Okey, cuma dia orang dah tak couple, dia orang dah break. So yang bergerak tu single kromosom je yang bergerak ke kutub bertentangan. So siapa yang menarik dia ke kutub bertentangan? Sama juga GG. Nak bayangkan kromosom ni macam tak nampak, buta. So macam mana dia boleh bergerak ke kutub? Bagaimana dia boleh menyusun dan boleh bergerak ke kutub bertentangan? Adalah disebabkan oleh gentian gelendung. Segentian gelendung mengecut dan kromosom homolog berpisah. So, keyword dia dekat sini sama je. Cuma kita kata kromosom bergerak. Ini bergerak ke kutub bertentangan. Ke kutub
bertentangan. Okey, dia asing ke kutub bertentangan. Kalau dalam mitosis, yang bergerak ke kutub bertentangan adalah kromatid. Mitosis, kromatid. Kenapa? Sebab sentromer putus. Tapi dalam kes ini, sentromer tu masih ada dekat kromosom. Yang berpisah, maksudnya hanyalah, yang berpisah adalah hanyalah kromosom homolog. Okey. So, seterusnya peringkat yang keempat apa? Peringkat yang keempat adalah telofasa. So, telofasa kromosom tiba. Telofasa kromosom tiba ke kutub bertentangan. Okey, ingat lagi sekali tahu. Dalam episod meiosis 1, yang paling banyak peristiwa yang berlaku adalah profasa. Dalam peringkat profasa, awak kena ingat sini profasa. Okey, banyak sangat yang berlaku kat sini. Okey, kromosom homolog berpasangan, sinapsis berlaku membentuk tetrad, kemudian berlaku pindah silang di kiasma. Kemudian dekat metafasa, ingat M menyusun di middle. Dalam kes ni middle satah khatulistiwa. So kromosom homolog menyusun. Sebab tengah happy kan berpasangan, menyusun di middle ni ada dua. Kemudian dia gaduh. Seorang pergi utara, seorang pergi selatan. So ada hikmah dia, orang kata everything happen for a reason kan. So senang kata ada hikmahnya kenapa kromosom homolog ni terpaksa berpisah. Kerana apabila kromosom tiba ke kutub bertentangan, kita akan dapat satu sel ini. Okey, satu sel ini dah ada dua kromosom. Ini pun sama, ada dua kromosom. So, kalau nak bayangkan, kromosom ni, bilangan kromosom ni dah jadi haploid dalam peringkat mana? Dalam peringkat anafasa. So, dalam peringkat anafasa, kalaulah daripada gambar ni awak perasan, okey, bilangan kromosom dah jadi haploid. So, itu orang kata semua benda tu yang berlaku ada hikmahnya. So, ada hikmahnya kromosom homolog kena berpisah. Sebab apabila ia berpisah, ia akan menghasilkan bilangan kromosom yang separuh yang kita sebut sebagai haploid. So, akhir meiosis 1, meiosis 1 adalah proses pembahagian sel yang telah menghasilkan bilangan kromosom yang haploid. Tetapi sel anak haploid, sel anak yang dihasilkan baru 2. 1, 2. Tetapi kalau dalam meiosis, kita kena ada 4 sel anak. So, proses yang kedua. Okey, season 2 pula. So, season 2 adalah meiosis 2. Nah, dalam meiosis 2, kalau awak perhatikan betul-betul, meiosis 2 ni prosesnya hampir sama dengan mitosis. Okey, cuma bilangan kromosom tu separuh. Daripada 4, sekarang jadi 2. So, yang menyusun di tengah ni, nampak tak? Kromosom. Kromosom ni sama. Dalam profasa, ini adalah profasa. Kromosom tu pendek dan tebal. Cuma, nampak tak? Ada 2 je kromosom. Pendek dan tebal. Masa ni, profasa 2. Gigi baru mula terbentuk. Kemudian, dalam metafasa 2, kromosom menyusun di middle. Menyusun di satah khatulistiwa. Ini metafasa 2. Kemudian ini adalah anafasa 2. So, apakah yang berlaku dalam anafasa 2? Kromatid kembar berpisah. Okey, so sekarang yang bergerak ke kutub bertentangan. Okey. Kromatid kembar pisah. Okey, yang bergerak kerana kenapa? Sentromer putus. So, macam mana nak lukis sentromer? Mesti bekas sentromer ni mesti ada kat tengah. Di sini. Sini sentromer, sini sentromer. So, dia akan asing. Dalam anafasa, kromosom ni, kromosom atau kromatid. Kromatid akan asing ke kutub bertentangan. Okey, lepas itu apakah yang berlaku? Yang berlaku adalah nampak tak?
telofasa. Sebab ada dua sel kan, so meiosis berlaku pada dua sel. Sel yang pertama, sel A, sel B. So sel A akan hasilkan dua sel anak, sel B akan menghasilkan dua sel anak. So totalnya kita ada 4 sel anak. Ini adalah 4 sel anak. So daripada gambar ni, daripada gambar rajah ni, kita dah boleh buat simpulkan meiosis adalah proses pembahagian sel yang hasilkan 4 sel anak dan setiap sel anak bilangan kromosom adalah haploid serta berbeza. Nampak tak? Berbeza dari segi genetik. Berbeza genetik. Kenapa berbeza genetik? Ini adalah disebabkan oleh proses pindah silang. So, kepentingan proses pindah silang adalah menghasilkan sel anak yang berbeza dengan induk. Sebab tu, walaupun kita nak cakap macam ni tau, kalau lah paling senang mudah untuk saya bagi satu contoh. Katakanlah awak ada 5 orang adik-beradik. Walaupun orang kata 50 orang adik-beradik, sperma dengan ovum tu dihasilkan daripada ibu bapa yang sama, tetapi anak tu adalah berbeza. Kenapa? Setiap kali gamet itu terhasil, setiap kali gamet itu dihasilkan oleh ibu bapa kita, gamet itu adalah berbeza. Dan proses persenyawaan antara anak pertama hinggalah anak kelima adalah berbeza. So sebab itu gamet, sebab itu kita nak cakap zygote yang dihasilkan atau anak-anak ni berbeza disebabkan gamet itu berbeza. Kenapa? Sebab gamet dihasilkan daripada proses meiosis. Alright. So harap-harap awak boleh faham kan? So, kita ulang lagi sekali tau. Apakah itu proses meiosis? Meiosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak dan setiap sel anak bilangan kromosom adalah haploid. So contohnya adalah sperma dan juga ovum. So proses meiosis ada peringkat meiosis ada dua, meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam meiosis 1 terdiri pada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Dalam profasa 1 paling penting adalah ini, kromosom homolog berpasangan. Dalam proses namanya adalah sinapsis, membentuk tetrad dan pindah silang berlaku. Apakah kepentingan pindah silang? Proses pindah silang ini yang menghasilkan pertukaran bahan genetik ataupun kita panggil sebagai variasi. Alright. So kita teruskan. So seterusnya sitokinesis. Ni biasalah senang kata setiap proses telofasa ni kan, ini adalah sitokinesis lah. So telofasa dan juga sitokinesis. Alright, ini pun sitokinesis. So untuk tajuk ni, cadangan saya, awak kena lukis. You have no choice. Awak lukis dan buat nota sendiri. So kalau lah awak tak buat macam tu, awak susah nak faham tajuk ni. Tapi tajuk ni is very interesting. So, perbandingan. So, akhir sekali, apakah perbandingan antara meiosis dan juga mitosis? So, perbandingan antara meiosis dengan mitosis, bila kita kata mengenai perbandingan, kita kena cerita pasal persamaan dan juga perbezaan. Mula-mula kita tengok apakah persamaan. So, persamaan antara meiosis dan mitosis, kedua-duanya melibatkan pembahagian nukleus dan juga sitoplasma. Dan kedua-duanya bermula dengan sel yang diplot. Mitosis pun sama. Meiosis pun sama. Asalnya induknya sebenarnya adalah diploid. Kemudian proses ini melibatkan pemisahan kromatid dalam anafasa untuk mitosis dan anafasa 2 which is meiosis. Now apakah perbezaan? Perbezaannya, kalau meiosis ni berlaku dekat testis dan ovari. So berlaku di organ pembiakan. Lokasinya di organ pembiakan. Kalau mitosis di selain daripada itu, sel soma. Kemudian bilangan pembahagian. So meiosis ni sebab ada meiosis 1 dan meiosis 2. So 2 kali pembahagian sel. Kalau mitosis 1 kali. Disebabkan meiosis berlaku 2 kali, sel anak yang terhasil adalah 4. Manakala mitosis, sel anak yang terhasil adalah 2. Dan bilangan kromosom sel.
Kalaulah mitosis sama dengan induk, which is adalah diploid. Kalaulah untuk meiosis, kita kenali dia separuh ataupun haploid. Pindah silang. Pindah silang hanya berlaku di meiosis semasa profasa 1. Tetapi di mitosis tidak berlaku pindah silang. Disebabkan tidak berlaku pindah silang, tiada perbezaan genetik sama macam induk. Disebabkan dalam meiosis berlakunya proses pindah silang ni menghasilkan sel anak yang berbeza dengan induk. Sinapsis, kromosom homolog berpasangan hanyalah berlaku di meiosis, iaitu profasa 1. Di sini tidak berlaku. So, apakah kepentingan meiosis? Kepentingan meiosis adalah menghasilkan gamet, manakala mitosis adalah menambah bilangan sel atau menggantikan tisu yang rosak ataupun menghasilkan sel anak yang diploid. Okey, now, saya nak tunjuk satu gambar yang paling penting. Sekejap ya, this one. Ni. Now kepentingan meiosis. Tadi kita kata semua benda yang berlaku ada hikmah ni kan. Kenapa kromosom homolog kena berpisah? Kalau kromosom homolog tidak berpisah, sel anak yang terhasil daripada proses meiosis itu tidak akan jadi haploid. So haploid ini sangat penting. Kenapa? Kita nak bayangkan sperma adalah 23. Disebabkan dia mengalami meiosis kan, menghasilkan sperma 23. Ovum pun 23. So proses ni asalnya, ovari ni, asalnya kat sini adalah 2N. Ini yang kita kata dia, sel induk, sel asal ni sebenarnya semuanya adalah diploid. Bila mengalami meiosis, ovum 23, sperma 23. Dan saya ulang, ovum dengan sperma ni, setiap kali ovum dengan sperma dihasilkan, ovum tu adalah berbeza. So proses persenyawaan, sperma dengan ovum yang haploid ni, nanti ia akan menghasilkan zygote yang diploid. Kenapa diploid ni penting? Diploid ni penting sebab organisma bilangan kromosom mesti sama dengan induk. Kalau kita, mak kita 46, kita kena 46 juga. Jika tak, terlebih terkurang, dia akan menyebabkan kita ada penyakit genetik. Jika tak pun, kalaulah kromosom tu terlampau banyak, dalam kandungan fetus tu dah ada masalah survival. So, lebih mudah untuk gugur. So, ini kepentingan meiosis. Kepentingan meiosis adalah untuk menghasilkan gamet. So, gamet ini selepas berlakunya proses penyawaan, ia akan menghasilkan zygote yang diploid. So, bilangan kromosom tu akan sama balik dengan induk. So, anak yang terhasil sama dengan induk. Alright, so kita buat latihan. So latihan. Now, nyatakan perbezaan paling ketara antara meiosis dengan mitosis adalah dari segi bilangan kromosom. So nombor 2. Huraikan bagaimana meiosis 1 mengurangkan bilangan kromosom dalam sel anak. Macam mana dia boleh berlaku? Ia berlaku masa anafasa 1. Macam mana? Anafasa 1 ni akan menyebabkan kromosom homolog berpisah ke kutub bertentangan. Siapa yang menarik kromosom homolog ke kutub bertentangan? Ini adalah disebabkan oleh gentian gelendong. So, itu sahaja untuk tajuk meiosis. Lagi sekali, untuk tajuk ini paling penting sekali awak kena lukis dan buat nota sendiri macam ni. So saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you. Alright, jangan lupa tonton video yang terakhir untuk topik ini. Topik 6.4. Thank you.